Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi kepada adik-adik pelajar yang berada di tempat masing-masing, khususnya pelajar kelas 1 tak 1, 1 tak 2 dan 1 tak 3 dan juga 1 tak 4. Semuanya diharap kita sama-sama menggunakan masa untuk mempelajari ilmu tauhid, iaitu tauhid khalas. Semoga-moga kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Ini adalah suara daripada Ustaz Ramli Saleh, guru Ma'had Misbahul Ulum, bahagian pelajaran tauhid khalas. Apa khabar belajar semua? Buat di saat ini, barangkali selamat sihat walafiat daripada penyakit-penyakit yang ada sekarang ni. Allah ya'tikum bil afiyah. Allah SWT sentiasa memberi kesihatan kepada pelajar kita. Semoga-moganya dapat kita mempelajari ilmu. Sebelum saya ingin sampai ke ilmu ini, yakni ilmu, isi kandungan ilmu ini, terlebih dulu kita pasti tahu dasar-dasar atau pasri pembukaan atau mabadi ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu untuk kita nak mengesahkan Allah. Oleh kerana kalau kita tidak mengenal Allah, segala ibadat kita Allah Ta'ala tak terima. Dan juga ilmu tauhid ini sebagai ilmu asas dalam segala ilmu-ilmu lain. Adapun ilmu lain tu dia panggil ilmu furu', cabang saja. Hak inilah pasti kita nak tahu. Dan sebelum daripada kita nak tahu, nak mengaji ataupun nak mempelajari ilmu tauhid ni, kita pasti tahu nama-nama yang dibilangkan oleh ulama dalam ilmu tauhid. Satu dia panggil ilmu kalam. Satu ilmu tauhid sendiri, iaitu ilmu mengesahkan Allah. Dan yang kedua ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu yang kita maklum, ilmu untuk nak membahaskan perkataan gimari. Dan yang ketiga ilmu usul din. Itu adalah ilmu asal. Kerana awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kita nak memiliki agama, kita pasti kena mengenal Allah dulu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar mengajak dakwah penduduk ahli Mekah semua tu makan masa 13 tahun sebab nak tanam akidah. Sebab kita maklum ilmu tauhid ni ilmu akidah, ilmu yang dibangsa kepada hati. Mana orang manusia, semua manusia ni tak tahu. Sebab apa? Akidah ni pegangan. Supaya pegangan kita tu sebagai kejak. Pegangan kita tidak berubah. Pegangan kita panggil jazam di hati, iaitu panggil ilmu usuluddin, ilmu asal agama. Yang keempat, ilmu sifat. Sebab yang kita maklum bahawasanya sifat yang wajib bagi Allah atas jalan satu persatu, atas jalan ijma', dalil ijma' ni ada 20. Ada setengah ulama yang membilangkan 13. Maka 13 dengan 20 itu maknanya tidak ada masalah apa. Ya, bagi mereka yang bilang 13 tidak masuk ilmu orang panggil ilmu sifat manusia. Dan bagi mereka yang membilangkan 20 termasuk sifat manusia. Sebab sifat ni dalam 20 ni dia bagi 4 pula. Satu yang panggil sifat nafsi, iaitu satu saja, iaitu wujud. Yang kedua yang panggil sifat yang panggil sifat salbiyah, iaitu 5. Mulai daripada kidang sampai kepada qiyamul ta'alam nafsi. Yang ketiga yang panggil sifat ma'ani, sifat yang bangsa, yang sifat yang bangsa mewujudi, sifat yang bangsa ada.
iaitu ada 7. Dan makna yang keempatnya sifat ma'nawiyah, iaitu adanya 7. Maka jumlah semua 20. Itulah yang bilang 20. Yang ketiga, yang kelima ilmu sifat. Saling saya ada ilmu sifat, iaitu ilmu yang kita nak tahu sifat Allah ni terbagi kepada 4, bagi ulama bagi 4. Supaya kita nak mudah terima dalam fikiran kita. Pertama sifat nafsi, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Iaitu kena tahu ilmu sifat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni yang bersifat dengan sebagaimana sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu tu, 20 sifat. Dan tepat keluar pula, kita nak tahu juga ambil di mana ilmu ni. Ilmu tauhid ni tepat mari mana, tepat keluar atau tepat terbaik daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis. Quran kita maklum pasal kalam Allah Subhanahu Wa Taala royak sendiri dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya kita hukum wajib kita kena tahu panggil sifat Allah SWT. Yang keempat, yang keempat, kandungan, iaitu tepat kita nak percaya. Sebab ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni, ilmu yang kita nak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pegang dalam hati kita supaya orang panggil tidak berubah. Kalau kita iktikad kepada Allah SWT, ada sifat sa', ada sifat zan, ada sifat waham, orang panggil pegang tu, orang panggil tak kejap. Sebagaimana kita maklum, sa' ni makna pergi mari. Kadang-kadang terasa ada, kadang-kadang terasa tak ada. Itu panggil sa'. Dan begitu juga zan, berat kata ada. Bukan yakin. Kalau yakin tak ada 3 saat ni. Makna yakin itu keluar daripada 3 sifat. Yang pertama sifat sa', yang kedua sifat waham, yang ketiga sifat zan. 3 ni orang panggil bukan makrifah. Kalau ada 3 sifat ni, orang panggil kata kita tak kenal Allah SWT dengan yakin. Etika kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Kepercayaan serta kita berpegang dalil. Sebab dalil ni kita ada kata suatu benda yang kita nak pegang kejap. Sebab dalil ni dia ada madlul, ada dalil tanda. Maka tanda ni ada madlul. Suatu benda yang bagaimana kita maklum dalil ni, kita misalnya ibarat kata kita buat meja, kita buat suatu benda, maka tak hasil benda, tak jadi benda tu, pasti kena ada orang yang membuat. Itu orang panggil dalil. Sebagaimana nyata bagi kita bahasanya alam ini, alamat mengatakan ada Allah SWT buat. Maka hendaklah kita beriman dan kita yakin. Sebab iman tu, al-iman kulluhu yakin. Iman semua tu kena yakin. Kalau kita yakin suatu benda dengan tak ada dalil, maka tak namakan yakin. Sebab orang panggil tak cerak. Oleh itu, kepada pelajar-pelajar, hendaklah kita mengambil berat tentang ilmu ni. Semoga-moga segala amal kita dapat Allah SWT terima. La yakmalul amalu illa bi sihhati. Orang panggil tidak terima amal kita illa bi ma'rifatillah, melainkan kena dengan kenal Allah SWT. Oleh itu, di hari ini saya orang panggil dasar ilmu ni untuk buat apa nak panggil, tahu kata dasar ilmu tauhid ni dia ada 10. Tapi saya hari ni 4 yang baru. Ada lagi, 9 lagi. Maka sepatutnya saya kiranya bagi pelajar ni kena tahu gapo ilmu tauhid dan gapo ilmu kalam dan apakah ilmu usul din. Supaya kita jelas pelajaran kita, semoga-moga kita buat orang panggil pelajaran kita dengan sempurna. Maka di hari ini cukup deh. Di hari ini saya dengan disudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.